Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Cikgu doakan anda berada di rumah dalam keadaan yang sihat dan ceria. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran pendidikan moral kita, Unit 12, kerjasama meringankan beban keluarga. Standard pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran kamu akan dapat yang pertama, menyenaraikan tugasan yang boleh dilakukan bersama keluarga. Yang kedua, menghuraikan cara melaksanakan tugasan bersama-sama keluarga. Yang ketiga, menjelaskan kesan bekerjasama dan tidak bekerjasama dengan ahli keluarga. Yang keempat, menzahirkan perasaan apabila melaksanakan tugasan bersama-sama keluarga, dan yang terakhir ialah mengamalkan sikap bekerjasama dengan ahli keluarga. Baik, kita lihat pada muka surat 81, kerjasama meringankan beban keluarga. Apakah maksud kerjasama? Ya, maksudnya ialah bekerja ataupun melaksanakan tugasan bersama-sama. Maknanya bukan seorang-seorang, bukan seorang diri. Mari kita lihat keluarga Kamala ni. Okey, Kamala dan keluarga sedang membuat persiapan untuk majlis perkahwinan kakaknya. Okey, kalau kita dapat lihat di sini, dalam gambar ini, terdapat beberapa orang ahli keluarga yang sedang sibuk membuat persiapan perkahwinan kakak Kamala. Okey, kalau kita lihat di sini ada yang sedang menghias meja, ada yang sedang membuat perhiasan pokok pisang, memasang kemah, memasang lampu, dan ada yang sedang membuat kolam. Baik, bayangkan tugasan untuk membuat persiapan perkahwinan adalah perkara yang bukan mudah. Banyak perkara yang perlu dilakukan sebelum berlangsungnya majlis perkahwinan. Bayangkan kalau seorang-seorang saja yang laksanakan, contohnya ibu seorang saja ke atau ayah seorang saja ke, ya pasti akan rasa beban kan. Apabila semua perkara ini dilakukan bersama-sama, maka ia akan meringankan beban. Kalau kamu lihat dalam gambar tu, ada banyak perkara yang boleh dilakukan oleh ahli keluarga. Baik, kalau itu tadi cerita Kamala membantu keluarganya membuat persiapan majlis perkahwinan kakaknya. Jom kita lihat pula cerita tentang Noleh. Okey, anak-anak tahu tak penulisan yang kamu lihat ini ada format apa? Ya, ini ialah format email. Okey, kamu akan belajar nanti format email di dalam bahasa Melayu. Okey, ini adalah email. Email ini dia ada daripada, kepada dan juga perkara. Okey, kalau kita lihat di sini, from. Dari siapa? Daripada Noleh. Noleh ini adalah nama orang. Kepada siapa? Kepada Jessica. Ini adalah alamat email. Dia ada @yahoo ke @gmail ke. Okey. Apa yang dia tulis kat sini, dia kata kepada Jessica. Noleh, daripada Noleh kepada Jessica. Kepada sahabat saya Jessica. Apa khabar Jessica? Noleh tanya. Keluarga saya baru sahaja selesai menuai padi. Sekarang kami sibuk dengan persediaan menyambut pesta keamatan. Kat sini Noleh sedang membuat persiapan untuk pesta keamatan. Saya membantu ibu menyediakan makanan dan minuman. Ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan oleh Noleh kepada keluarganya. Okey, dia tolong ibu dia nak sediakan makanan dan minuman. Manakala abang dan ayah dan abangnya pula mengemas serta mengecat rumah. Nak raya kan, ada pesta, mestilah rumah nak cantik. Jadi, abang dan ayahnya sedang mengemas dan mengecat rumah. Sementara itu, kakak dan nenek Noleh memasak makanan tradisional. Kami sekeluarga berasa seronok. Kami sekeluarga seronok dapat bekerjasama. Ini adalah perasaan apabila seseorang itu dia telah bekerjasama dengan keluarganya. Apabila seorang itu bekerjasama dengan keluarga, pasti perasaan seronok, gembira, bahagia dan riang itu akan muncul di dalam hati. Kerana apa? Kerana telah berbuat baik. Orang yang berbuat baik, dia akan bahagia dan ceria dalam kehidupannya.
Baik, bagaimanakah persiapan Jessica sekeluarga sebelum menyambut perayaan Hari Christmas? Harap Jessica dapat ceritakannya. Nulis nak tahu pula bagaimana Jessica membuat persiapan menyambut Hari Christmas. Nulis dah cerita dah tentang persiapan pesta keamatan yang akan dia lakukannya. Okey, mari kita lihat apakah Jessica jawab. Okey, ini juga adalah format email yang dibalas oleh Jessica kepada Nulis. Okey, daripada Jessica kepada Nulis. Kepada sahabat yang dihormati, Nulis, Jessica kata, saya sihat. Kami sekeluarga akan menyambut Hari Christmas pada 25 Disember nanti. Kami akan bekerjasama membuat persiapan sebelum perayaan. Jessica kata sebelum perayaan dia pun akan membantu ibu bapa dia dengan ahli keluarga dia untuk membuat persiapan. Bekerjasama lah. Bekerja bersama-sama. Buat kerja sama-sama. Saya dan kakak menghias pokok Christmas. Itu apa yang Jessica buat dengan kakak dia. Nampak tu gambar Jessica dan kakak dia sedang menghias pokok Christmas dengan lampu yang berwarna-warni. Ibu dan adik membalut hadiah. Dalam Christmas kan dia ada bahagi hadiah kan? So, ibu dan adik membalut hadiah untuk diberikan kepada ahli keluarga serta tetamu. Ayah menggantung hiasan pada pintu. Ni ayah sedang menggantung hiasan. Jadi, tugasan itu telah diberi dan dibuat bersama-sama. Kami bekerjasama menceriakan ruang tamu. Saya sekeluarga berasa sangat gembira untuk menyambut Hari Christmas. Apabila melakukan tugasan bersama-sama, perayaan itu akan mewujudkan rasa lebih seronok dan lebih gembira berbanding kalau buat kerja seorang-seorang, kita akan rasa beban. Jadi apakah yang kebaikan yang nyatakan kebaikan keluarga Nulis dan Jessica mengamalkan sikap bekerjasama? Apa kebaikan dia yang pertama? Yang pertama, dia dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dalam sebuah keluarga. Okey, yang kedua dapat meringankan beban kepada ahli keluarga sebab masing-masing mempunyai tugasan yang telah diagihkan. Okey, dan yang ketiga, meningkatkan rasa kasih sayang antara ahli keluarga. Baik, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya keluarga kamu tidak bekerjasama. Contohnya kalau semua orang kena buat kerja seorang-seorang je. Contohnya kamu kena bersihkan rumah, kamulah juga kena bersihkan pakaian, kamu jugalah yang kena buang sampah. Contohnya semua kamu buat seorang-seorang. Apa akan berlaku sekiranya dalam keluarga ada seorang saja yang kena buat kerja? Ia pasti mungkin boleh bergaduh, tidak puas hati, marah, geram dan rasa mula membenci antara satu sama lain kerana tak adil. Dia seorang saja. Jadi untuk mengelakkan perkara itu, amalkan sikap bekerja sama. Okey, ini adalah pembelajaran yang kamu belajar semalam. Ingat tak lagu kerjasama? Okey, cikgu takkan ulang. Okey, kita tengok bagaimanakah cara bekerjasama di dalam keluarga berdasarkan lagu ini. Okey, apakah cara bekerjasama yang pertama? Okey, yang pertama adalah contohnya membersihkan rumah. Okey, itu adalah kerjasama. Okey, ini adalah gambar dia, kerja rumah, membersihkan rumah ataupun membersihkan halaman. Cara yang kedua, apakah cara bekerjasamanya? Membersihkan dapur ataupun membersihkan dalaman rumah. Apakah perasaan setelah bekerjasama? Cikgu dah sebut tadi. Ya, yang pertama adalah gembira. Yang kedua, senang hati ataupun bahagia pun boleh. Ada banyak perasaan yang positif yang boleh dikaitkan dengan perasaan selepas bekerja sama. Baik. Bayangkan, contoh ini ada satu cerita. Dia kata kami sekeluarga pulang ke kampung untuk bekerjasama membersihkan rumah nenek yang ditinggalkan. Contohnya nenek dah lama tak duduk rumah ni. Okey, mungkin nenek duduk di rumah anak-anak yang lain kan. Jadi apabila rumah itu telah ditinggalkan dengan tempoh yang lama, okey, rumah itu akan menjadi kotor dan juga tidak terurus. Okey, apa yang kamu boleh lakukan untuk rumah nenek ni? Apabila kamu balik satu keluarga, contoh ada ibu, ada ayah, ada kakak, abang, adik dan sebagainya, kamu boleh membahagikan tugas. Okey, apakah contoh? Contoh-contoh kerja ataupun tugasan. Yang pertama apa dia? Nampak tak rumput kat sini panjang? Rumput ni panjang kan? Jadi mungkin ada seorang ahli keluarga yang akan
bertugas bekerja memotong rumput. Okey, nampak tak sampah-sampah yang ada kat sini? Mungkin ada seorang yang kena menyapu sampah. Bagaimana pula dengan kasut-kasut yang ada dekat bahagian luar ni? Ada seorang yang kena susun kasut. Jom kita lihat pula kawasan yang dinding-dinding yang kotor ni. Mungkin ada seorang yang kena membersihkan atau mengecat dinding, ataupun mungkin mencuci longkang, kat tepi ada longkang. Okey, jadi boleh bekerjasama, maknanya agihkan tugas. Kalau kita nak mudah, nampak gambar di sebelah ni ialah jadual. Okey, jadual contohnya kamu boleh tuliskan sebagai salah seorang murid yang belajar pendidikan moral, kamu boleh buat jadual ni di rumah. Okey, sebagai contoh tugasan untuk hari ini. Okey, apa yang ayah akan buat, apa ibu akan buat, apa yang abang akan buat, kakak buat dan kamu sendiri buat. Biasanya ayah dan ibu ni akan buat kerja yang lebih lah. Biasanya ibu akan memasak, ibu akan mengemas. Namun tugasan-tugasan yang itulah yang kamu perlu bantu untuk meringankan beban ahli keluarga kamu. Okey, kamu boleh buat mengikut kemampuan kamu sebagai murid yang berusia 8 tahun. Buat pekerjaan yang ringan, walaupun dia ringan dan mudah, namun sebenarnya kamu telah menyumbang kepada satu perkara yang besar. Ahli keluarga pasti gembira apabila kamu menolong mereka. Baik, apakah tugasan hari ini? Okey, ini adalah tugasan hari ini. Okey, bayangkan sekiranya kamu berpindah ke rumah baru. Jadi, apa yang cikgu nak kamu tuliskan di dalam buku tulis kamu ialah bawah ni saja, perkara nombor 1 dengan nombor 2. Tuliskan tajuk di atas ni, keluarga kamu berpindah ke rumah baru. Okey, jadi senaraikan tugasan yang kamu boleh lakukan bersama keluarga kalau kamu pindah ke rumah baru. Baik, jom kita bincang sekejap. Cikgu bagi hint ataupun clue. Apa yang boleh kamu lakukan kalau kamu pindah ke rumah baru? Yang pertama, mungkin mengemas permainan ke dalam kotak. Okey, mungkin barang kamu. Yang kedua, mengemas buku-buku kamu. Yang ketiga, mungkin mengangkat barang-barang yang ringan. Okey, yang keempat, mungkin kamu membersihkan lantai dengan menyapu lantai. Kan rumah baru kan? Okey, sebab tak pernah masuk. Ataupun kamu mungkin membantu ahli keluarga memberikan air kepada ahli keluarga yang telah bekerja mengangkat barang-barangan yang berat. Okey, nyatakan perasaan kamu setelah menyusun atau barang-barang di rumah baru. Okey, oleh kerana rumah kamu itu baru dan kosong, jadi adalah peralatan-peralatan ataupun perabot yang perlu disusun. Apa perasaan selepas menyusun semua peralatan dan perabot itu dengan kemas dan cantik? Mungkin riang, mungkin gembira, mungkin bahagia, mungkin seronok dan sebagainya. Okey, hari ini tugasan mudah sahaja. Okey, tuliskan dalam buku tulis dan kemudian snap hantar ke dalam Telegram cikgu. Okey, itu saja pada hari ini. Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan yang baik, sentiasa bersemangat dalam PDPR untuk semua subjek. Cikgu sayang kamu. Cikgu doakan kamu sentiasa dalam keadaan yang sihat. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.